الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال والثالث qala wassalisu, dan yang ketiga. Yang ketiga maknanya ialah khatir aqliyun. Yang ketiga maknanya ialah khatir aqliyun, yaitu lintasan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lintasan yang dibangsakan kepada akal. Lintasan yang dibangsakan kepada akal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya lintasan itu daripada akal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita faham daripada sini bahwasanya akal itu ialah suatu yang hidup, sebab dia boleh membekalkan lintasan, dia boleh mencetuskan lintasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wassalithu, dan yang ketiga, yuslihu wa yahdi. Yuslihu maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membaikkan. Yuslihu maknanya membaikkan. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
membaiki, wa yahdi, dan memberi petunjuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wasalithu yuslihu, dan yang ketiga itu yaitu khatir aqliyun, lintasan yang dibangsakan kepada akal, itu yuslih, membaikkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun membaiki. Apa dia yang ia baikkan? Apa dia yang ia baiki? Lintasan akal membaiki pandangan mata hati seorang hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia membaikkan pandangan hati seorang hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wasalithu yuslih, yuslihu. Yang ketiga itu membaiki ia bagi seorang hamba pandangan mata hatinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pandangan mata hati ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pandangan mata hati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti mana zahir kita ada pandangan mata zahir, maka hati kita pun ada pandangan mata dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun kita kata macam ni, mata kepala ni iaitu melihat pandangan zahir, mata hati melihat pandangan batin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun kita kata macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mata kepala milik jasad, sementara mata hati milik rohani kita. Mata zahir jasadiyun, mata hati rohaniyun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kalaulah datang lintasan daripada akal, datang lintasan daripada akal, ia membaikkan pandangan mata hati. Mata hati kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan bagi redup. Mata hati kita ni kena bagi celek. Mata hati kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena bagi cerah. Kalau dia redup, dia redup ni kalau tengok macam cahaya matahari, akan redup kalau dilindung oleh awan. Maknanya pandangan mata hati kita pun boleh redup. Boleh redup dengan sesuatu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan sesuatu yang menghalang pandangan mata hati. Ibarat seperti cermin kereta. Ibarat seperti cermin kereta pada ketika hujan. Jadi hujan tu, titik-titik dia yang penuh di cermin tu menghalang pandangan. Jadi subhanallah sallallahu sayyidina Muhammad, maka dia perlu kepada penyucian. Maka wiper lah yang datang untuk menyucikan cermin, sehingga boleh kita tengok dan boleh kita berjalan pun. Macam itulah yang disebut dengan mata hati. Bila mai khatir aqliyun sallallahu sayyidina Muhammad,
maka khatir itu datang membaiki pandangan. Perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah perjalanan rohani. Pengalaman yang ditempuh biar mana seorang tu mengembara. Mengembara ni iaitu perjalanan lahiriah. Nak pergi ke Australia, nak pergi ke mana. Jadi kita akan tempuh pengalaman dan pengalaman demi pengalaman dalam permusafiran kita. Sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah perjalanan rohani pun. Jalan rohani ialah perjalanan kepada Tuhan. Seperti mana orang yang bermusafir di alam zahir, seperti mana orang berjalan di alam zahir, bismillahirrahmanirrahim, berjalan menempuh pelbagai pengalaman menuju ke satu destinasi. Ada pengalaman seronok, ada pengalaman risau, takut, sedih sepanjang perjalanan. Jadi kalau seronok melihat pemandangan contohnya, tengok gunung, bukit bukau, laut, sungai, bendang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah perjalanan rohani pun. Pengalaman-pengalaman rohani menempuh perjalanan. Melihat yang menarik, kita suka. Menempuh pengalaman perit, kita berduka. Jadi semua tu ialah keindahan-keindahan. Orang yang berjaya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bukan terus berjaya. Orang yang berjaya telah melalui pelbagai pengalaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjalani jalan yang berliku. Kalau bukit, dia kena mendaki. Kalau lurah, dia kena turun. Ini lahiriah. Itu sunnah perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala tu sama. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kita akan lalui pengalaman demi pengalaman. Panggil pengalaman rohani. Sebab itu dalam tasawuf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pentarifan ilmu tasawuf itu tidak sama. Ilmu lain, ta'rif ataupun definisi sesuatu ilmu itu satu definisi ya. Tapi kalau ilmu tasawuf, kita tengok ta'rifnya banyak ta'rif, banyak definisi. Ulama ni definisinya begini, ulama ni definisinya begini, pasal pengalaman berbeza. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengalaman perjalanan tidak sama. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka pandangan akal, lintasan akal itu membaiki pandangan mata hati. Sebab tu akal ini dia kena gila. Akal dia kena gila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akal ni penciptaannya memang dah baik, dah soleh. Suatu mana Allah Subhanahu wa taala mencipta akal, Allah tanya, aku siapa, hang siapa? Akal ni menjawab dengan fitrahnya, engkau Allah Tuhanku, aku hamba-Mu. Maknanya engkau Tuhanku, aku hamba-Mu. Mana jawab kena lah. Cuma akal ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti yang Ustaz sebut tadi, jangan bagi kelabu. Akal ni mesti dibersihkan. Ataupun dalam bahasa mudah kita kata,
Akal itu ialah hati kita. Akal itu ialah hati kita. Sebab itu akal itu kata ulama di hati. Tapi kita kata di sini Salah Sayyidina Muhammad. Sebenarnya sumbernya di sini memancar ke sini. Salah Sayyidina Muhammad. Cuba tengok orang yang hafal Quran. Hafal Quran ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi pandangan zahir, dia pakai akal, dia kena ingatan kuat, kita katakan pakai akal. Sebenarnya hafal Quran ni memerlukan hati yang bersih. Bukan mudah nak hafal Quran. Sama juga orang yang ngaji ilmu agama. Ngaji ilmu agama ni, iaitu ilmu nak kenal Tuhan ni, dia mesti hati kena bersih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu para ulama sebut al-ilmu nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu ialah cahaya. Ilmu itu ialah cahaya. Dan cahaya itu tidak akan dihadiahkan kepada ahli maksiat. Kalau nak mengaji ni, dia kena hati bersih, dia kena hati elok. Hati bercampur dengan dunia, berarti hati kita dikotorkan. Sebab tu orang yang mengaji kerana dunia ni tidak akan sampai kepada Allah. Hanya orang yang mengaji kerana Allah akan sampai kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita mengaji kerana Allah, kita akan bahagia belajar. Sebab tu ada orang yang mengaji sampai umur 30 tak kahwin-kahwin lagi, sampai umur 40 tak kahwin-kahwin lagi. Ni kalau kita tengok biasa keadaan macam tu di pondok. Pasal apa tak kahwin lagi? Sedap mengaji. Sedap mengaji, mengatasi segalanya. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sedap mengaji itu dirasakan oleh rohani kita. Ada saya jumpa orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia pergi mengaji suami isteri. Lepas maghrib pengajian bermula, Tok Guru mengajar. Tapi hari itu lepas maghrib Tok Imam buat pengumuman kata hari ini pengajian tak ada, Tok Guru uzur tak boleh main. Jadi orang yang duk bisa mengaji lepas maghrib ni, Allah, pasal apa ada kata Allah? Sedih sebab tak ada pengajian. Dulu waktu kita sekolah rendah, bila bagi tahu kata cikgu tak boleh masuk, seronok. Oh, seronok. Hari ini bila mana dah dapat kemanisan ilmu, Tok Guru dia beritahu tak boleh mai, sedih. Allah. Akhirnya lepas turun keluar masjid, nak kereta pergi cari di mana lagi majlis ilmu, masjid mana lagi ada orang mengajar. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi manisnya ilmu dirasakan oleh siapa? Oleh roh kita, rohani yang rasa tu. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad ni bila mana hati dah bersih, rohani dah baik, ruh kita baik. Jadi subhanallah, jadi kalau mai daripada akal, berarti mai daripada roh kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Roh ni Allahumma salli, dia ada alam dia panggil alam rohani. Sallallahu alaihi wasallam, alam rohani. Bila mana dia baik, jadi dia boleh menembus ke alam di sebalik kita. Alam zahir ni, hak nyata ni, dia panggil asy-syahadah. Alam rohani dia panggil alam ghaib. Tuhan kita alimul ghaibi wa syahadah, Tuhan yang maha mengetahui alam ghaib dan alam syahadah. Sebab itu orang yang telah mencapai tahap kerohanian yang tinggi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam tidur mereka bermimpi dan mereka mendapat
pengalaman, dan mereka mendapat keindahan di alam rohani. Sebab itu kata ulama, qad yudrikul arifu fi firashihi ma la yudrikuhu fi salatihi. Kadang-kadang orang arif itu mendapat yang di dalam tidurnya yang dia tidak peroleh dalam sembahyangnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu orang yang soleh dia akan tidur dalam keadaan memperbaikkan tidur dia. Ambil wudu, tidurnya kena cara seperti sunnah, dan yang terlebih penting, saya aku nak bangun tahajud. Maka sepanjang tidur dia tu, dia kira dia sembahyang tahajud. Berarti tidurnya ibadat. Dan tidur ni kalau tak ibadat, rugi. Kalau tak ibadat, tidur tu rugi, buang masa. 4 jam, 5 jam, 6 jam, hilang macam tu ya umur kita. Kita mesti niat, saya aku nak bangun tahajud, aku nak bangun qiyamul lail. Jadi kalau berapa puluh tahun kita tidur, semua puluhan tahun yang kita tidur itu dikira ibadat. Maka tak ada satu pun dalam ruang hidup kita ni kosong. Tak ada dalam hidup kita, melainkan semua ruangnya penuh dengan ibadat. Alhamdulillah. Baik, subhanallah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang peristiwa dalam hidup ni menyebabkan kita menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh kita kata, duit hilang menangis, putih cinta menangis, dan sebagainya. Ini ialah lahiriah menyebabkan seorang tu menangis. Di sana ada orang menangis bukan faktor luaran, tapi faktor dalaman. Teringat kat Tuhan, rasa berdosa, teringat nikmat-nikmat Tuhan. Jadi semua tu ialah ghaib, semua tu ialah akal, semua itu ialah hati. Bila demai jenis tu, kita rasa sebab, kita rasa nak menangis, kita menangis. Sebab itu alam rohani ni indah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi yang telah merasa keindahannya. Alam itu lebih indah daripada alam nyata ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mai perasaan, rasa, teringat kat Tuhan, apa tak boleh buat. Dia nak semayang, dia nak ambil Quran, dia nak pegang tasbih. Dan dia tak mau dah hak lahir-lahir ni. Dia nak duduk dengan Tuhan. Dia tarik semua lahiriah yang ada ni, Muhammad Sayyidina Muhammad, untuk menumpu kepada yang Maha Pencipta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi yang dah biasa rasa tak bangun tahajud, rasa sedih sebab terlepas masa, terlepas saat yang biasa dia lalui dengan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu dia panggil khatir aqliyun. Qala wa yahdi, dan dia menunjuk jalan kepada Allah. Dia menunjuk jalan kepada Tuhan. Kemarin kita baca malaikat menunjuk jalan kepada Allah. Hal ni diri sendiri menunjuk jalan kepada Allah. Rohani sendiri menjadi driver, driver yang bawa jasad tunduk pada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu rohani kalau dia tinggi, dia memandu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu orang yang memiliki kesucian rohani, sallallahu alaihi wasallam, kalau tersalah jalan, boleh juga berlaku tersalah jalan, terjatuh daripada jalan yang lurus. Dia tahu nak balik, faham tak? Tahu nak balik. Tapi orang yang tak memiliki kejernihan rohani, kalau dia salah, dia akan terus salah. Dia tak tahu jalan nak balik pada Allah. Melainkan dia kena tolong dan dibantu, dia kena ditolong dan dibantu. Jadi kita ni bila mana kita salah, sebab al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia itu tak lepas daripada
salah dan lupa. Sekalipun salah, tapi tetap reti balik. Sebab itu kata ulama, dengan Tuhan ni, Muhammad Sayyidina Muhammad, bila salah bukan pergi, tapi salah ialah balik. Allahumma salli ala Sayyidina. Salah kena balik. Balik maknanya taubat. Balik maknanya kembali. Kembali kepada dia. Mengaku diri bersalah. Kalau salah, jangan terus bersalah, pergi. No? Bila salah, kembali. Balik kepada Tuhan balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, tahu cara nak balik. Balik ialah mengisafi diri yang bersalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala wa yahdi, dan menunjuk ia jalan kepada jalan yang lurus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu penting kita membersihkan hati, menyucikan hati, penting. Sebab menyucikan hati akan menyucikan seluruh anggota. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menyucikan hati akan membawa kita jalan bahagia. Hati bersih, bahagia. Hati kotor, tak ada guna. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pengajian kita pada pagi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ditaja oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, grup infak Masjid Darussalam 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Hamba Allah Bukit Minyak Penang, Lina Azlina Langkawi, Wana Marikan Penang, Azlina Abu Bakar, Allahyarham Mak Azmin dan keluarga Selayang, Haji Sofia keluarga Semenyih, Umi Abangan Hai, Puan Nur Hayati dan keluarga, Laila sekeluarga Slim River, Utazah Mas dan Hatta Kajang, Zalina sekeluarga Keramat Jaya KL, arwah Abdul Hamid bin Hussein, Cik Su Osman sekeluarga Al-Ustaz, khususnya Ismah Osman Kelang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing semua pelajar kita dan kita semua ke jalan dia. Mudah-mudahan kita semua telah menempuh jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah SWT selalu merahmati kita semua dengan pandangan rahmatnya, menjadikan hidup ini perjalanan menuju dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu pandang kita semua dengan pandangan kasih sayang, akan yang membawa kita kepada cinta yang kekal dan abadi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Insyaallah pengajian kita 7 suku